Di sini saya akan menerangkan sedikit maklumat tentang responden kami. Nama diberi ialah Muhammad Zairuddin bin Muhammad Adnan yang berasal daripada Kelantan. Saudara berumur 19 tahun dan merupakan anak yang ke-11. Muhammad Zairuddin dilahirkan pada tanggal 21 September 2001 dan mempunyai ketidakupayaan sindrom Down. Muhammad Zairuddin mendapatkan pendidikan awal di program pemulihan dalam komuniti iaitu PDK. PDK ialah program yang diwujudkan oleh Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ianya merupakan satu strategi dalam pembangunan komuniti setempat bagi tujuan pendidikan, pemulihan, latihan, penyamaan peluang dan integrasi sosial bagi orang ketidakupayaan. Pada peringkat rendah pula ialah Sekolah Kebangsaan Wakaf Baru dan peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Cabang 4. Saya akan menerangkan bahagian proses pembelajaran responden yang mempunyai masalah sindrom Down. Seseorang pelajar yang mempunyai masalah sindrom Down akan mengalami pertumbuhan yang lambat, kesukaran untuk belajar dan bertutur, malah juga mengalami masalah pendengaran dan penglihatan yang disebabkan oleh kromosom tambahan. Model pendidikan inklusif dalam pendidikan khas yang telah dikenal pasti sesuai bagi pelajar sindrom Down yang juga digunakan oleh responden ialah model D atau model Octopus, di mana berlaku penempatan di sekolah khas dan kelas satelit di sekolah aliran perdana. Menurut sumber portal My Health, bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia untuk meningkatkan potensi pembelajaran, pelajar perlu melalui program intervensi awal, terapi cara kerja, terapi pertuturan, pendidikan khas dan latihan kemahiran khas. Pasti anda tertanya-tanya bagaimana pelajar Down Syndrome mengatasi kelemahan mereka sewaktu belajar. Namun begitu, responden tidak diberikan sebarang alat bantu belajar. Sifat responden sendiri membantu dirinya untuk meneruskan pembelajaran. Yang pertama ialah sifat beliau yang sentiasa teruja untuk mempelajari walaupun perkara yang dipelajarinya itu merupakan perkara yang sudah dipelajari secara berulang kali. Mereka mempunyai sifat tidak jemu walaupun perkara yang dipelajari bukanlah perkara yang baru. Sifat ini penting kerana pelajaran dilakukan secara berulang kali supaya mereka tidak lupa. Responden juga mampu untuk membina persahabatan. Sahabat penting kerana mereka akan saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Ia juga memberi keyakinan kepada mereka sewaktu mereka berhadapan dengan konflik. Teknik PDPC yang responden gunakan seterusnya ialah teknologi dalam pembelajaran. Seperti yang kita tahu, murid sindrom Down mempunyai kesukaran dalam memahami dan berkomunikasi untuk orang lain. Justeru, teknologi seperti televisyen dapat membantu murid untuk berkomunikasi. Apabila mereka menonton televisyen, mereka dapat belajar cara berinteraksi dan berkomunikasi menerusi cerita kartun, drama dan program kanak-kanak. Seterusnya ialah terapi hidro. Menurut akademia.edu, terapi hidro dilihat dapat merangsang perkembangan fizikal kerana kombinasi perkembangan motor halus dan motor kasar serta perkembangan mental dapat dirangsang secara serentak. Saya akan teruskan dengan teknik-teknik PDPC oleh guru terhadap responden. Bagi murid sindrom Down, guru perlu menggunakan ayat pendek dan bahasa yang mudah difahami. Di mana dalam aktiviti pengajaran, guru perlu sentiasa menggunakan ayat pendek dan bahasa yang mudah difahami. Hal ini penting untuk merangsang kanak-kanak sindrom Down untuk belajar. Pendekatan melalui aksi dan lakonan juga boleh membantu mengoptimalkan proses pembelajaran. Seterusnya, teknik terapi cara kerja. Kaedah ini digunakan untuk membantu kanak-kanak sindrom Down. Kaedah ini digunakan dengan melatih murid-murid ini dari segi kemahiran pergerakan motor, pengurusan diri dan sebagainya. Murid-murid ini diajar cara-cara untuk makan, minum, melompat, berlari, berjalan, mengesok, mengiring, memakai pakaian, menyiarap, menyanyi dan sebagainya. Latihan pergerakan motor kasar dan halus dilakukan berbeza-beza. Pergerakan motor kasar dibuat dengan menggunakan alat tan yang besar seperti penggunaan bola dan untuk melihat kemahiran mereka dalam membaling dan menangkap bola. Okey, seterusnya pergerakan motor halus pula dilaksanakan dengan menggunakan alat tan yang halus kecil seperti memasukkan benang ke dalam jarum
dan sebagainya. Seterusnya susun atur kelas. Susunan meja membolehkan pelajar berinteraksi antara satu sama lain dan melaksanakan kolaborasi bagi meningkatkan kemahiran berfikir mereka walaupun jumlah pelajar di dalam bilik darjah tidak terlalu ramai. Okey, bagi kanak-kanak yang mengalami sindrom Down, susun atur kelas yang sesuai untuk mereka ialah secara berkumpulan. Okey, di sini contohnya susun atur secara berkumpulan. Susunan atur secara berkumpulan ini dilakukan mengikut kumpulan antara 4 hingga 5 orang mengikut kebolehan masing-masing. Menurut ibu responden, beliau mengatakan kelas anaknya tidak mempunyai susun atur kelas kerana mereka hanya mempunyai 2 orang pelajar saja. Jadi guru di dalam kelas mereka akan menumpukan perhatian sepenuhnya kepada 2 orang tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang dasar-dasar pendidikan inklusif. Dasar-dasar pendidikan inklusif terbahagi kepada 2 bahagian, di mana bahagian yang pertama ialah dasar pendidikan inklusif kebangsaan. Yang kedua, dasar pendidikan inklusif antarabangsa. Saya hanya menjelaskan satu dasar sahaja, iaitu dasar pendidikan inklusif kebangsaan. Dasar pendidikan inklusif kebangsaan merupakan peraturan dan akta yang menjadi panduan kepada penubuhan program pendidikan khas. Terdapat beberapa akta yang telah ditetapkan bagi murid-murid berkeperluan khas. Tetapi, saya hanya memberi penjelasan tentang satu peraturan sahaja di mana ia sangat berkait rapat dengan responden kami. Peraturan tersebut ialah Peraturan Pendidikan Khas tahun 2013. Terdapat beberapa komponen yang telah dinyatakan dalam peraturan pendidikan khas ini, di mana ia perlu membuat penilaian bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Penilaian ini dilakukan secara ujian saringan, di mana ujian saringan ini dilakukan bagi menetapkan pelajar-pelajar berkeperluan khas mengikut kelas yang bersesuaian. Responden ada menyatakan bahawa kanak-kanak sindrom Down tidak boleh berada bersama-sama kanak-kanak berkeperluan khas yang lain. Hal ini adalah kerana kanak-kanak yang mempunyai masalah sindrom Down sangat lemah jika dibandingkan dengan kanak-kanak berkeperluan khas yang lain. Jadi, jelaslah di sini bahawa kanak-kanak berkeperluan khas dalam kategori sindrom Down sangat bergantung kepada kedua ibu bapa dan juga guru ketika berada di sekolah. Ini Mira nak menerangkan tentang dasar pendidikan inklusif di peringkat antarabangsa. Dasar pendidikan inklusif di peringkat antarabangsa ni boleh dilihat pada pernyataan Samangka 1994 yang telah mereka telah sarankan peruntukan kewangan harus diberikan dalam sistem pendidikan agar sistem pendidikan dapat diperbaiki dan membolehkan pelajar yang berkeperluan khas diserapkan dalam sistem pendidikan tanpa mengira perbezaan individu tersebut dan juga masalah ketidakupayaan mereka. Seterusnya, apa bantuan atau sokongan luar yang responden perolehi daripada sama ada daripada badan kerajaan ataupun NGO? Responden memperolehi bantuan dari segi kewangan, iaitu allowance kehadiran. So, responden perlu menghadirkan diri ke sekolah untuk mendapatkan allowance. Sekiranya responden tidak dapat menghadirkan diri ke sekolah dalam skala tertentu, beliau tidak akan mendapat allowance tersebut. So, responden perlu menghadirkan diri ke sekolah dan memenuhkan skala-skala tertentu untuk mendapatkan bantuan dan allowance tersebut. Okey, cadangan penambahbaikan untuk responden dalam PDPC jika saya menjadi seorang guru di peringkat sekolah menengah. Jadi terdapat di sini saya mencadangkan beberapa langkah ataupun cara untuk menambah baik dalam PDPC, iaitu mempelbagaikan alat bantuan mengajar. Hal ini kerana
kita tahu pelajar sindrom Down sangat meminati kepada cahaya. Jadi guru boleh menggunakan alat seperti lampu ataupun apa-apa alat yang mengandungi cahaya. Yang kedua adalah menggunakan gadget dan memasukkan teknologi dalam pembelajaran supaya lebih menarik. Dan yang kedua adalah mengadakan lawatan sosial seperti ke Petrosains dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah bermain alat muzik.